Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita diizinkan lagi untuk bersama-sama kita mentadaburi surah Al-Qad. Jadi sebelum itu mari kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan ahli keluarga baginda, kepada para ulama, para aulia, para syuhada, kepada guru-guru kita dan juga kepada seluruh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak wal nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Baik, InsyaAllah kita mulakan sesi perbincangan kita untuk pagi ini. Jadi terima kasih kepada para pendengar yang sudi melapangkan masa untuk mendengar sesi tadabbur pada kali ini, dan semoga Allah memberikan untuk memahami ayat-ayat Allah. Sebenarnya tiada aktiviti yang paling mulia di atas muka bumi ini melainkan hamba-hamba Allah yang berusaha untuk memahami kalam Allah yang diturunkan dalam bahasa Arab ini dan diturunkan pada malam Al-Qadar. Saya mengambil nota-nota daripada kelas bersama dengan Ustaz Syahri, insyaAllah. Dan tajuk kita pada hari ini adalah memburu cinta Allah di malam Al-Qadar, ataupun dalam erti membalas cinta Allah di malam Al-Qadar, insyaAllah. Baik, kita pergi kepada surah ini terlebih dahulu. Untuk makluman semua, surah ini mengandungi 5 ayat sahaja dan mengandungi 30 kalimah dan merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran kita. Jadi kalau ke-97 di dalam Al-Quran kita. Jadi kalau kita boleh baca betul-betul, insya-Allah kita, walaupun dia hanya 5 ayat sahaja, kita akan mendapati surah ini bukan hanya berbicara tentang malam Al-Qadar, iaitu malam yang hanya terdapat malam Al-Qadar, iaitu malam yang hanya terdapat dalam bulan Ramadan, tetapi surah ini dia lebih kepada berbicara juga tentang kehebatan Al-Quran itu sendiri. Jadi izinkan saya untuk berkongsi kepada semua sekurang-kurangnya beberapa faedah yang kita boleh perolehi apabila kita membaca surah Al-Qadar, insya-Allah. Saya tidak akan pergi kepada ataupun mengulas berkenaan dengan ciri-ciri Lailatul Qadar itu sendiri, kerana di luar sana saya cukup yakin banyak informasi yang kita boleh dapat dan berkenaan dengan amalan-amalan yang kita boleh buat pada malam Al-Qadar ini, ianya adalah sama dengan saat pada malam Al-Qadar ini, ianya adalah sama dengan setiap malam. Apa amalan yang kita buat pada setiap malam pada bulan Ramadan ini, insya-Allah. Sebenarnya tiada beza pun dengan malam-malam yang lain. Cuma maksud saya tiada beza tu daripada segi amalan. Malam-malam yang lain ialah ianya satu malam yang cukup istimewa, kerana pada malam inilah Allah memberikan ganjaran lebih daripada 1000 bulan, dan rahmat Allah meliputi seluruh, kerana ia adalah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca surah ini terlebih dahulu insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli Salamun hiya hatta matin min kulli Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Jadi baik, kita pergi kepada poin yang pertama bagi kita lihat apakah faedah kita lihat apakah faedah yang kita perolehi apabila kita membaca surah Al-Qadar ini, ya. Dan sedikit sebanyak kita akan memahami apa sebenarnya malam Al-Qadar itu, insya-Allah. Jadi surah ini sebenarnya dia tidaklah cukup kita sekadar membaca, melainkan ada usaha untuk memahami, dan tidaklah cukup sekadar memahami ataupun kita membelit tafsir kalau tidak kita mengamalkannya, ya. Jadi menariknya kalau kita lihat dalam surah ini menceritakan tentang baca, tentang Iqra. Jadi sebelum Iqra baca, jadi sebarkan baca Al-Quran tu, jadi bacaan kepada orang lain dan kita sendiri perlu membacanya. Tetapi dalam surah Al-Qadar ini, seperti mana dalam surah Al-Alaq, amalan ataupun ganjaran pada bulan Ramadan di malam Al-Qadar itu, di mana pahala berlipat kali ganda sekurang-kurangnya 1000 bulan pada setiap amalan dalam bulan Ramadan pada malam Al-Qadar. Jadi penekanan surah Al-Alaq, surah sebelum Al-Qadar adalah pada aktiviti membaca. Kita sampai 2 kali Allah tekankan Iqra di situ. Tetapi apa makna membaca tetapi tidak menghasilkan amalan, ya, seperti mana yang saya katakan semalam berkenaan dengan ilmu, hanya mendapat ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Jadi sama juga di sini, apa maknanya kita membaca Al-Quran, kita juga di sini apa maknanya kita membaca Al-Quran, kita tilawah Al-Quran tetapi kita tidak memahaminya dan seterusnya mengamalkan apa yang kita faham tersebut. Jadi datang surah Al-Qadar ini dia seolah-olah dia memberi perhatian, bertanya kepada kita, bagaimana amalanmu? Seolah-olah begitulah Allah nak tanya, sebab pada surah ini Allah mengatakan terdapat suatu malam yang akan Allah akan gandakan pahalanya pada sekurang-kurangnya 1000 bulan pada setiap amalan. Bayangkan kalau berapa banyak kita buat amalan pada malam tersebut. Allah gandakan seolah-olah pahala itu berlipat kali ganda sekurang-kurangnya 1000 bulan. Tetapi bila kita berkata tentang amalan dan surah ini berkenaan dengan Al-Quran, maka salah satu aktiviti yang perlu kita laksanakan adalah terkait dengan Al-Quran itu sendiri, ya. Jika kita tilawah, kita khatam Quran, kita aim ataupun kita berazam untuk khatam Al-Quran sebanyak 1 kali pada bulan Ramadan, daripada khatam cukup sekadar kita membacanya, bagaimana kita untuk kita mendapat sesuatu daripada Al-Quran tersebut? Adakah cukup kita hanya bertilawah? Bagaimana untuk kita tukarkan daripada bacaan Al-Quran kita
kita tukarkan kepada sesuatu ilmu, dan seharusnya apabila kita berkata berkenaan ilmu, sudah semestinya kita kena mentadaburi Al-Quran tersebut, Al-Quran tersebut supaya kita dapat memahami setiap mesej yang terkandung pada setiap ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Tidak semestinya kita kena tadabbur ayat berayat, tidak. Allah itu tidak tadabbur ayat berayat, tidak. Allah itu tidak pernah nak membebankan kita. Cukuplah kalau kita buat tadabbur satu hari satu ayat dan perkara tersebut kita buat secara konsisten. Daripada tadabbur itu barulah kita akan dapat ilmu, dan daripada ilmu tersebut barulah kita boleh mengamalkan ataupun mentransferkan ilmu tersebut kepada amalan. Maka untuk kita disebabkan bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, maka bagi saya lah dan Ustaz Syahri sendiri mengatakan Al-Quran itu sendiri perlu dihidupkan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Kalau kita saya agak dia tidak akan sampai, kerana Al-Quran itu fungsinya adalah untuk menghidupkan jiwa yang mati. Kenapa saya katakan Al-Quran itu fungsinya adalah untuk menghidupkan jiwa yang mati? Kerana surah Al-Ikhlas bermakna apabila kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, ada hadis mengatakan apabila kita membaca 3 kali surah Al-Ikhlas, ibaratnya kita mengkhatamkan satu Al-Quran. Jika kita lihat surah Al-Ikhlas daripada ayat 1 dan ayat terakhir dengan keesaan Allah itu. Ya, Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi sebenarnya isi kandung Al-Quran adalah tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyatakan bahawa dialah tempat kita bergantung. Dan Allah itu dia tunggal. Dia tidak beranak dan diperanakkan. Jadi apabila kita mengatakan keesaan Allah itu sendiri, kebanyakan hamba dia di muka bumi ini, di alam ini, tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana qalbu mereka bermasalah, ada tukan Allah di qalbu mereka dengan syirik khafi. Jadi di situ sebenarnya apabila Al-Quran itu berfungsi untuk menghidupkan jiwa kita yang mati ini, di mana bermaksud mati itu adalah ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghidupkan jiwa yang mati ini perlu untuk menghidupkan jiwa kita ini. Kalau kita hanya membaca sahaja. Jadi perlulah kita mengikut peringkat demi peringkat, proses demi proses, supaya Al-Quran itu sendiri dapat memberikan satu petunjuk ataupun satu panduan. Jadi begitulah kalau kita lihat surah Al-Qadar ini, dia memberi perhatian, ya. Allah seolah-olah hendak bertanya kepada kita. Allah mengatakan Allah memberi pahala yang berlipat kali ganda sekurang-kurangnya 1000 bulannya pada setiap amalan. Tetapi Allah mengatakan 1000 bulannya pada setiap amalan. Tetapi Allah mengatakan, bagaimana amalan kamu? Adakah kamu orang yang beramal selepas membaca Al-Quran? Khususnya pada malam Al-Qadar itu sendiri. Jadi kita boleh nilai bagaimana amalan kita. Bagaimana tabiat. Kita boleh nilai bagaimana amalan kita. Bagaimana tabiat kita, karakter kita, tingkah laku kita, lidah kita, kata-kata kita, tangan kita, ya. Tangan kita menaik apa ketika dalam bulan Ramadan ini, ya. Semuanya itu adalah sebagai kayu pengukur sebenarnya kepada keadaan suasana hati kita itu ketika di malam bulan Ramadan. Jadi
Ramadan ini kenapa dipanggil madrasah? Kerana ianya adalah suatu bulan ataupun suatu tempat latihan, training untuk kita. Andai kita tidak daripada diri kita, daripada segi amal kita masih sama seperti sebelum Ramadan, kita bawa ke dalam Ramadan, kita tidak dapat melihat sebarang. Kita tidak ada effort ataupun usaha untuk mempertingkatkan amalan pada bulan Ramadan. Begitulah keadaan hak Allah. Sebab itu saya katakan Ramadan ini, kalau nak lihat diri kita yang sebenar, lihatlah pada bulan Ramadan. Jadi begitulah kita sebenarnya apabila kita pergi kepada bulan Ramadan ni, kita perlu melihat ada tak perubahan berlaku. Perlu melihat ada tak perubahan berlaku kepada diri kita dalam bulan Ramadan. Terutamanya relationship kita dengan Al-Quran. Ya. Quran ini dia sifat dia mengubah perangai, dia mengubah attitude. Itu sifat Al-Quran. Jadi walaupun dahulu generasi itu sifat Al-Quran. Jadi walaupun dahulu generasi pada zaman sahabat pertama kali mereka menerima Al-Quran, tetapi mereka berubah mereka bergerak daripada jahiliyah, daripada sifat jahiliyah, bergerak menjadi hamba Allah yang diredai. Bergerak menjadi hamba Allah yang diredai. Bagaimana mereka melakukannya? Melalui Al-Quran. Nabi memperkenalkan Al-Quran kepada mereka. Jadi Quran ini mesti menyebabkan kita bergerak ataupun kita berubah. Kita tidak berada di satu takut yang sama, bahkan sepatutnya mengalami. Ibaratnya kita boleh lihat diri kita ni lebih baik dari semalam. Inilah kita sebut sebagai ahsanu amala. Amalan kita lebih baik. Kita akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi Quran yang kita baca. Al-Qadar ini dari sudut susunan itu. Dan kalau kita lihat juga dalam surah selepas Al-Qadar ialah surah Al-Bayyinah, iaitu surah Al-Bayyinah ni dia menyebut tentang karakter Yahudi. Perangai mereka yang tidak berlandaskan kitab Taurat. Sampai Allah mencela mereka. Kalau kita boleh lihat surah Al-Bayyinah, Allah ada sebut tentang karakter Yahudi. Perangai mereka tidak mengikut apa yang ada, apa yang ditulis di dalam kitab Taurat. Kiranya mereka mengikut apa yang ada, apa yang ditulis di dalam kitab Taurat. Kiranya mereka mengingkari. Sampai Allah mencela mereka. Allah mengatakan sangat tercela perangai mereka. Jadi kiranya kalau Allah cela ni, ianya adalah suatu perkara yang agak berat. Jadi na'udzubillahi min zalik. Jadi na'udzubillahi min zalik. Dia seolah-olah seperti kita baca kitab Taurat tapi tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Taurat. Jadi kita sebagai kaum muslimin, kita jangan macam tu. Kita tak nak jadi macam kaum Yahudi, jangan macam tu. Kita tak nak jadi macam kaum Yahudi tersebut. Dia baca Quran tapi perangai tak berubah. Quran tidak dapat memberi kesan kepada diri kita, kepada jiwa kita, kepada hati kita. Jadi Quran itu apabila dibaca, ditadabur dan diamalkan, pasti akan mencetuskan perubahan kepada diri sendiri, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada poin yang kedua. Kita boleh lihat daripada satu sudut pandang surah Al-Qadar ini ialah Quran ini merupakan legasi Nabi SAW kerana Nabi menyebarkan Al-Quran. Dan kesan Quran yang disebarkan oleh Nabi SAW ini, jadi kalau kita lihat berapa lama Nabi sebarkan Al-Quran, lama Nabi sebarkan Al-Quran, bukan 1 ke 2 hari. Kalau setakat hendak membaca ataupun tilawah Al-Quran, ramai sahabat Nabi juga yang boleh khatam 2-3 kali satu hari. Tapi kalau untuk sebarkan
pemahaman di dalam Al-Quran itu sendiri, Nabi mengambil masa dan Quran itu sendiri turun peringkat demi peringkat, ayat demi ayat selama 23 tahun. Jadi sebab apa lama sangat Quran ni turun? Ayat dia ni turun sikit demi sikit, ya Allah turunkan ayat dia, padahal boleh je baca pun, kalau ikut baca sekejap je. Ya, ada saja orang khatam satu hari ya. Jadi sebabnya adalah supaya sifat kita ya, sifat manusia itu sendiri, manusia ni dia tidak boleh macam mendapat sesuatu sources ataupun ilmu tu banyak sekaligus. Nanti dia overwhelm. Jadi dia akan susah nak faham ya. Satu persatu Allah tu sangat mengenal peringkat demi peringkat. Jadi kita yang duduk di akhir zaman ni di 1400 tahun selepas Nabi Muhammad SAW, barakah kerja Nabi ini, Al-Quran ni barakah ni kita usaha Nabi ya. Barakah Nabi menyebarkan Al-Quran. Sungguh-sungguh Nabi menyebarkan Al-Quran ya. Dalam masa 23 tahun, bukan satu masa yang singkat ya. Nabi memperkenalkan Al-Quran, menyebarkan isi Al-Quran itu sendiri sehingga kita dapat libat daripada zaman jahiliah mereka ya, bertukar menjadi seorang hamba Allah yang taat ya. Suasana hati mereka ya, tauhid mereka begitu kukuh sekali, hasil daripada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam kita yang kita kasihi. Akhirnya berkat daripada usaha Nabi ini, Allah mengurniakan suatu malam yang istimewa, iaitu namanya Lailatul Qadar ya. Sebab Lailatul Qadar ini dia bukan hanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tahu setiap tahun kita akan gembira sebab akan jumpa Lailatul Qadar. Alhamdulillah ya. Kalau kita terlepas Al-Qadar sebelum-sebelum ini, mudah-mudahan pada tahun ini ada rezeki kita, Allah jemput kita untuk dapat sama-sama bagaimana nak cakap, Allah kurniakan kepada kita segala apa ganjaran yang Allah telah tetapkan pada malam Al-Qadar. Jadi semoga Allah panjangkan umur kita juga ya, dengan izin Allah juga kita dapat bertemu lagi Al-Qadar ini pada 10 malam yang terakhir pada tahun hadapan. Jadi kalau kita lihat pada malam Al-Qadar ini perkara yang besar, iaitu Allah melipat gandakan amalannya. Kita punya pahala pada malam Al-Qadar ini paling kurang adalah 1000 bulan. Allah tak kata bertepatan, tepat 1000 bulan. Sekurang-kurangnya 1000 bulan. Boleh jadi lebih, tidak tahu. Ya? Hanya Allah saja yang ataupun kebaikan yang hendak diberi pada malam itu. Dan jika kita fikir kenapa Al-Qadar ini Allah kurniakan kepada kita umat Nabi ini setiap tahun. 1 tahun sekali Allah kurniakan kepada kita. Tahun. 1 tahun sekali Allah kurniakan kepada kita. Tak pernah lagi kita dengar tahun ni tak ada Al-Qadar. Kami tak adalah Al-Qadar tahun ni. Tahun depan ada kot. Dia bukan macam tahun lompat. Al-Qadar ni Allah kurniakan. Tahun lompat. Al-Qadar ni Allah kurniakan. Dengan kehendak rahmat dia, kita dapat merasai nikmat tersebut pada setiap tahun pada bulan Ramadan. Kenapa Allah kurniakan yang orang kata special privilege? Allah kurniakan yang orang kata special privilege macam ni kepada kita ni umat Nabi. Kerana sebab Nabi itu sendiri ya. Jadi kita sebenarnya kena berterima kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas jasa Rasul besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas jasa Rasulullah menyebarkan Al-Quran
Jadi Allah berikan kita berita gembira, ya. Seolah-olah Allah berkata umatmu akan dapat Lailatul Qadar. Ha, jadi kerana Nabi punya kerja sebarkan Quran dengan begitu perit sekali, ya. 23 tahun bukanlah satu jangka masa yang pendek. Nabi dimaki, ya, diserang, ugut nak bunuh. Banyak perkara yang Nabi tempuh di dalam, maka sepatutnya kita kena perbanyakkan selawat lagi kepada Nabi supaya Allah menyampaikan rindu kita, kasih sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW melalui selawat kita, dan kita doa moga Allah kurniakan kasih sayangnya wasallam, kerana jasa Nabi, ya, Islam sampai kepada kita pada hari ini tidak boleh dihitung dengan apa juga keadaannya. Bagaimana Nabi menyebarkan Al-Quran, ya, demi umatnya. Nabi tu dia boleh je kalau nak jadi kaya. Nabi memang sebenarnya kaya, ya. Tetapi demi umat dia pilih untuk miskin supaya apa? Dia dapat memberi satu pengajaran kepada umatnya. Betapa banyak sekali sebenarnya kalau kita turuti sirah Nabi, kita dapat, Masya Allah. Sempena Ramadan ini, sama-sama kita berazam untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi, dan kita berazam untuk memperbanyakkan mengikut sunnah-sunnah Nabi, insya-Allah, ya. Bukan sekadar kita hanya teringin untuk bermimpi, tetapi sebenarnya kita perlu tanya diri kita, selepas mimpi nak buat apa? Kalau ditakdirkan bertemu dengan Nabi secara yaqazah, nak buat apa? Jadi cara kita sebenarnya untuk membalas jasa Nabi itulah yang paling utama, ya. Nabi sunnah-sunnahnya, Masya Allah. Ya, daripada sunnah-sunnah Nabi sebenarnya akan menghasilkan satu perkara ataupun buah hasil yang baik kepada diri kita, insya Allah. Dan daripada kita mengikut sunnah Nabi, kita berselawat ke atas Nabi kerana kita betul-betul ingin buat apa selain daripadanya, tiada niat, bukan kerana sebab nak mimpi bertemu Nabi ataupun apa-apa sahaja yang ada keinginan di hati kita ni, insya-Allah Allah akan kurniakan bertepatan pada waktunya. Jadi dengan Nabi ini pun seperti kita dengan Allah juga, nak membawa keinginan kita itu. Apabila ingin bertemu dengan Nabi, tidak malukah kita? Depan Nabi kita sebenarnya tak terkata, ya, tak boleh nak mengeluarkan kata-kata. Kerana apa? Kerana apa yang Nabi sampaikan sebelum ni pun dah cukup sempurna dah buat. Yang Nabi sampaikan sebelum ni pun dah cukup sempurna dah buat kita. Jadi apa lagi yang kita nak katakan apabila bertemu Nabi? Apa lagi kita nak ada keinginan untuk bertemu Nabi? Jadi apabila kita memperbanyakkan selawat kita ke atas Nabi, ingat jasa-jasa Nabi. Banyakkan selawat kita ke atas Nabi, ingat jasa-jasa Nabi, ingat pengorbanan Nabi, ahli keluarga baginda dengan para sahabat, bagaimana mereka menyebarkan Islam itu sendiri. Dan Islam itu sendiri apabila disebarkan, ianya adalah terkait dengan Al-Quran. Islam itu sendiri apabila disebarkan, ianya adalah terkait dengan Al-Quran. Ya, sebab itu di dalam satu hadis ada mengatakan, Aisyah mengatakan, Al-Quran itu sendiri ada pada Nabi. Ya, kerana apa? Kerana apa yang ada di dalam Al-Quran ada pada karakter. Apa yang ada di dalam Al-Quran ada pada karakter Nabi, insya-Allah. Jadi bersyukurlah kita kerana sebab Nabi kesayangan kita, Allah kurniakan satu malam yang istimewa kita, Allah kurniakan satu malam yang istimewa kepada kita, iaitu malam Lailatul Qadar, ya. Baik. Sekejapnya. Baik, kita pergi kepada malam yang bukan malam, Masya Allah. Kepada poin yang ketiga, iaitu
kualiti hati para sahabat. Okey, yang ini mungkin barangkali jarang kita tahu, tetapi disebut dalam kitab-kitab tafsir. Jadi surah Al-Qadar ini turun dalam diri para sahabat yang baru memeluk Islam selepas 40 tahun mereka duduk dalam dunia syirik. Jadi berpuluh tahun melakukan perbuatan jahiliah penuh dengan dosa dan noda. Kemudian tiba-tiba memeluk Islam. Jadi memanglah Rasulullah SAW dosa-dosa mereka walaupun segunung dosa yang kamu buat di masa lampau. Tetapi tetap juga para sahabat ini ada satu perasaan, ya. Tadi mereka rasa macam tak best lah, ya. Masih macam tak best lah, ya. Masih juga mengharapkan Allah ini mengampunkan segala dosa-dosa mereka yang selama 40 tahun mereka buat. Jadi ada tak perkara yang boleh cover 40 tahun, dosa 40 tahun dalam mereka, perkara yang boleh cover 40 tahun, dosa 40 tahun dalam mereka pada zaman mereka jahiliah ini. Jadi Allah kurniakan ataupun Allah beri kelebihan ini dalam satu malam saja cukup untuk cover kembali yang penting perkara-perkara yang berlaku pada kita yang terdahulu. Jadi kalau kita bangun pada malam tersebut, Allah akan berikan ganjaran amalan sekurang-kurangnya seperti kita beramal 1000 bulan tanpa henti. Yang pendek-pendek umur ni macam kita ni, dengan kurniaan 3 ayat ini, kalau kita lihat pada 3 ayat yang pertama surah Al-Qadar ini, Allah sebut 3 kali perkataan Lailatul Qadar itu. Jadi kita ni mengharapkan agar lebih banyak kuantiti masa diberikan kepada kita, tetapi kita berharaplah agar Allah memberikan kualiti masa itu, barakah masa itu. Walaupun umur kita ni berbaki 2-3 tahun, kita pun tidak pasti. Tetapi kerana Ramadan ini, kerana Lailatul Qadar ini, di timbangan akhirat nanti, dalam buku catatan kita kita boleh lihat kita ada beramal 1000 bulan umur kita pun tak sampai macam tu rupanya kita terkejut tak sampai macam tu rupanya kita terkejut menerima buku catatan kita tu membayangkan banyaknya amalan kita bayangkan sebanyak 1000 bulan. Jadi rupa-rupanya kita pernah bangun pada suatu malam di malam Lailatul Qadar, dan pada malam itulah Allah mengurniakan kepada kita rahmat dia, kasih sayang dia kepada kita, insya-Allah. Jadi isi yang keempat adalah berkenaan dengan agungnya Al-Quran. Biasalah kita ni manusia biasa tidak lari daripada keinginan. Apabila Allah mengatakan ganjaran sebegini, kita begitu excited untuk mendapatkannya tanpa sebenarnya kita tidak sedihkan. Kita pernah flashback apa yang kita buat, apa yang kita sudah buat selama 20 hari ini, tetapi kita lebih excited masuk 10 Ramadan ni, ada rasa excited untuk mengejar Lailatul Qadar, tetapi ada pada hamba itu untuk mendapat ganjaran yang Allah kurniakan pada malam Al-Qadar itu. Jadi sebenarnya betapa pentingnya, sebab tu kalau kita tengok para salafus soleh, 2 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersedia. 2 bulan sebelum Ramadan mereka sudah bersedia. Masya Allah. Jadi persediaan tu penting sebenarnya. Sebab malam ini istimewa, dia bukanlah untuk semua. Dia haruslah sudah semestinya dia adalah untuk VVIP,
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selalu saya ingatkan uh, apabila masuk Ramadan, kita tak boleh guna gear pertama, gear kedua, gear ketiga Gear 1, 2, 3 tu mesti guna 2 bulan pertama, gear kedua, gear ketiga Gear 1, 2, 3 tu mesti guna 2 bulan sebelum Ramadan. Masuk satu hari Ramadan saja, kita masuk gear 4 terus. Kita shoot terus, tak boleh malas-malas. Ramadan kan madrasah, satu training center kan madrasah, satu training center Ramadan ni kalau di bulan Ramadan masih hendak mengikut hawa nafsu, apatah lagi di luar Ramadan. Jadi sama-sama kita ambil iktibar untuk bulan Ramadan ini agar kita berazam, banyakkan berdoa moga Allah sampaikan kita kepada Ramadan akan datang. Dan ada baki 10 Ramadan baru masuk sahaja. Malam tadi dah start malam yang ke-20. Jadi insya-Allah malam ini adalah malam yang ke-21. Masih ada masa kita kena kenal Allah ini Allah ni dia tak pernah melihat kita punya yang belakang-belakang. Kita punya previous attitude. Kalau pada hari ini kita berazam untuk berubah, doalah. Allah tu sentiasa menyambut doa kita. Hidayah itu Allah boleh beri bila-bila kan untuk membuat persiapan di dalam 10 malam terakhir ini agar daripada salah satu malam itu kita dapat Allah pilih kita untuk mengecapi ataupun mendapat ganjarannya seperti Allah janjikan itu. Tetapi sebenarnya kita janganlah fokus sangat kepada ganjaran tersebut Apabila kita beramal, kita kena tetapkan kita punya niat hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang saya nak cuba sampaikan adalah moga Allah pilih kita untuk mendapat kelebihan yang ada pada malam Lailatul Qadar itu. Allah pilih kita untuk berada, untuk bangun pada malam itu dan untuk bangun pada malam itu dan secara tidak langsung pelbagai ganjarannya yang kita boleh dapat pada malam Lailatul Qadar bukan sekadar pahala berlipat kali ganda tersebut. Ada satu lagi perkara yang sangat istimewa yang Allah kurniakan kepada hamba-Nya. Jadi kita doa moga Allah pilih untuk kita bangun dan apabila kita membuat segala amalan pada ketika itu kita perbetulkan niat kita. Bukan kita buat amalan ni kerana kita nak sangat ganjaran daripada Allah tu. Bukan. Itu urusan diri kita sendiri. Kita hanya beramal, hanya ingin mendapat redha Allah semata. Baik, kita pergi kepada Al-Quran itu sendiri sebenarnya Al-Qadar ini, surah Al-Qad ini dia bertemakan ataupun menyatakan kehebatan Al-Quran. Jadi betul lah kehebatan malam Lailatul Qadar. Tetapi malam Lailatul Qadar tu pun adanya malam Lailatul Qadar itu pun dia kena berterima kasih pada Al-Quran sebab kalau ikutkan malam Lailatul Qadar itu dia tidak mempunyai apa-apa makna kalau bukan kerana Quran diturunkan pada malam tersebut. Selalu kita dengar pada malam tersebut. Selalu kita dengar kenapa bulan puasa ini mulia. Bulan puasa ini sebenarnya dia sama saja, bulan Ramadan ni sama saja macam bulan-bulan yang lain. Tetapi Allah muliakan bulan Ramadan ini kerana terdapatnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada kerana terdapatnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kerana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan malam Al-Qadar ini. Kenapa ianya suatu malam yang begitu juga dengan malam Al-Qadar ini. Kenapa ianya suatu malam yang mulia? Kerana turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Sebab tu ayat pertama surah Al-Qad ini dia bukan menceritakan tentang Lailatul Qadar Ayat pertama menceritakan tentang Lailatul
Al-Qadar ya. Ayat pertama menceritakan tentang kami menurunkannya. Sesungguhnya bukan orang lain, kami yang menurunkannya. Jadi siap. Allah di dalam ayat tersebut, dia tak sebut pun perkataan Al-Quran. Tapi dia menyebutnya Quran. Tapi dia menyebutnya. Kami menurunkannya. Bermakna semua dah tahu. Kalau kita baca menurunkannya tu, kita pun akan refer perkara tersebut kepada Al-Quran ya. Tak perlu pun Allah nak mention tentang Al-Quran tersebut ya. Ia menunjukkan Al-Quran ini betapa hebatnya Al-Quran ini sehingga ia boleh menghidupkan hati yang mati walaupun berpuluh tahun berada dalam keadaan hati yang mati ya. Begitulah hidayah. Begitulah kalau walaupun dalam kita duduk dalam keadaan yang musyrik selama bertahun-tahun, tetapi yang sebelum ni ianya tidak mustahil ya bila kita mula membaca Al-Quran. Allah boleh menjadikan satu detik bila mana adanya tadabbur, kita mentadabburi Al-Quran, kita baca dengan teliti, kita berusaha untuk memahami dan mengaitkan dengan kehidupan kita. Barangkali itulah kehidupan kita kerana pada waktu tersebut mungkin kita menangis ya bila membaca, bila mentadabbur Al-Quran ya, sebab ada terkena dengan kaitan apa yang kita tengah alami dan itulah detik Allah hidupkan hati yang mati. Itulah detik Allah hidupkan hati yang mati. Itulah agungnya Al-Quran itu ya. Kalau kita boleh lihat sebenarnya orang yang mentadaburi Al-Quran ni dia akan rasakan bagaimana Al-Quran itu membimbing ataupun membimbing ialah dalam perkataan membimbing kita untuk sentiasa sustain dalam jalan yang lurus itu. Bukan senangnya untuk kita kekal. Al-Quran sedikit sebanyak jika kita nak tergelincir tu, kita akan ingat kembali apa Allah cakap ya, apa Allah beritahu, apa Allah rakamkan, dan ianya memberi suatu peringatan untuk diri kita agar jangan buat perkara yang Allah tak suka. Tak boleh buat macam ni. Ya, suka ke tak suka ke aku kena ikut. Aku tak boleh nak ikut aku punya nafsu. Itulah Al-Quran sebenarnya. Jadi kerana Allah di dalam surah Al-Qad juga Allah ada sebut nama malaikat Jibril ya. Iaitu Jibril menurunkan qadar pada ayat 4 ya dalam panggilan Ar-Ruh. Dalam ayat ini Allah tidak menggunakan perkataan Jibril tetapi Allah memanggil dengan panggilan Ar-Ruh. Jadi sebenarnya ini menarik ya kerana nama malaikat yang menurunkan wahyu adalah Jibril. Surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah Allah sebut Jibril. Jadi dalam Quran pun kita boleh lihat Allah banyak sebut Jibril ya, tetapi kenapa istimewanya dalam surah Al-Qadar Allah tidak sebut pun nama Jibril tetapi Allah sebut gelaran Jibril Ar-Ruh. Jadi apa maksud Ar-Ruh itu? Kita sebenarnya tak tahu banyak tentang Ar-Ruh melainkan apa yang Allah beritahu. Kalau kita boleh lihat kembali Nabi Adam AS bila Allah tiupkan roh, malaikat sujud kepadanya. Maksudnya pada permulaan Adam mati ya, Nabi Adam mati, tubuh seperti mayat ya yang tidak mengalami apa-apa pergerakan. Dia diciptakan daripada tanah. Jadi pada waktu kepada Adam ya, tetapi selepas Allah tiupkan ar-ruh, Adam hidup, Nabi Adam hidup, bangkit daripada kematian dan berlaku pergerakan. Ada hadis sahih mengatakan Nabi Adam bersin. Pada masa itulah malaikat sujud. Jadi maknanya mulia manusia unsur tanah. Ya, bukan kerana di jasad kita ni kita mulia tetapi diri batin tu yang membuatkan kita mulia. Jadi inilah iblis. Yang ni iblis tak faham ya. Dia duk ungkit-ungkit ya Adam tu daripada tanah. Dia pandang sebelah mata je kat Nabi Adam kan. Sedangkan sebenarnya sebelah mata je kat Nabi Adam kan.
Sedangkan sebenarnya Nabi Adam diciptakan dari unsur yang sangat tinggi, unsur yang sangat mulia, iaitu ar-ruh. Jadi pendek kata, roh ini bila kita bila masuk ke dalam tubuh, ia menyebabkan kehidupan dan kemuliaan. Jadi sebab tu Al-Quran menyebabkan kehidupan dan kemuliaan. Jadi sebab tu Al-Quran maksudnya kemuliaan. Maka barang siapa membaca Al-Quran dengan penuh ketelitian, maka Allah akan kurniakan kepadanya kehidupan pada hati sebelum ia mengalami kematian. Ia akan terus sentuh dia akan terus shoot kepada hati kita. Dengan syarat kena tadabbur lah. Tak boleh tilawah saja dan tak boleh baca tafsir sahaja. Tafsir tu Al-Quran ni dia ada ayat yang perlukan kita boleh fahami. Dalam arti kata lain, baca sekali je boleh faham tafsir tersebut. Tetapi walaupun ingin kita nak membuat sesi tadabbur, perlunya ada guru bukan tadabbur sendiri-sendirilah. Buat permulaan. Tapi lama kelamaan insya-Allah apabila kita sudah mula mahir itu, mereka sendiri mahir bahasa Arab. Jadi jika kita tidak mahir bahasa Arab, maka apabila kita ingin mulakan kelas tadabbur, kita perlu, macam saya sendiri pun saya mengikuti kelas dengan Ustaz Syahri dan Ustaz Syahmi insya-Allah. Jadi saya berkongsi kembali apa saya reka-reka sendirilah. Dan daripada mungkin ada sedikit sudut pandang yang saya ambil apabila saya go deeper kepada nota-nota yang Ustaz kongsikan, di situlah saya membuat sedikit kupasan insya-Allah. Jadi Quran ini dia menghidupkan kematian, ya. Jadi siapa yang disentuh, jiwanya disentuh oleh Al-Quran, insya-Allah dia akan mula kenal Tuhan dia, ya. Yang Tuhan ini ada dengan dia, maka dia akan hilang segalanya pun tak apa. Dia hilang segalanya pun tak apa sebab Tuhan tu adalah segalanya bagi dia. Ya, ada orang dekat dunia ni dia ada segala-galanya, duit, kemewahan, ya, tapi tak pernah bahagia. Sebab apa? Sebab tak kenal. Ini siapa yang benar-benar tadabbur, apabila ia benar-benar merasakan Tuhan ini wujud, dia merasakan Tuhan tu maha gagah, Tuhan maha sempurna, Tuhan maha mendengar dan sebenarnya dia telah beroleh segalanya. Itulah tujuan Quran turun untuk kita kenal Tuhan, ya. Itulah agungnya Quran. Jadi sebenarnya yang menarik sebenarnya berkenaan dengan Jibril ni, Ar-Ruh ni, pada malam Lailatul Qadar itu sendiri malaikat ramai yang turun. Ramai seperti buih-buih, seperti orang kata ibarat dia seperti biji-biji pasir di pantai. Itulah jumlah malaikat turun pada malam Al-Qadar. Jadi salah satunya adalah Jibril. Jibril membawa apa? Jibril diberi gelaran Ar-Ruh, ya. Jadi Jibril akan pergi kepada setiap rumah yang pada malam itu, Jibril akan pergi kepada setiap rumah yang pada malam itu hidupnya Al-Quran di rumah tersebut. Hidup tersebut bukan sekadar tilawah, ya. Dia sudah menghidupkan Al-Quran tu dengan tadabbur dia, dengan memahaminya, dengan mengamalkannya insya-Allah, ya. Apabila Jibril datang dengan mengamalkannya insya-Allah, ya. Apabila Jibril datang ke dekat rumah kita, dia akan mengetuk hati kita, ya. Dia akan masuk ke ar-ruh tu agar hati kita ini hidup kembali dan insya-Allah bagi yang mana-mana yang dilihat membaca Al-Quran ketika salah satu amalan yang dia buat pada malam Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran, Jibril akan mengetuk pintu hati mereka. Dan akhirnya insya-Allah hidayah akan sampai kepada mereka, ya. Begitu agungnya, ya, Al-Quran ini. Jadi untuk poin yang kelima berkenaan dengan Al-Qadar ini adalah
ambil masa sikit ya perkongsian kita hari ini. InsyaAllah kita perhatikan surah Al-Qadar ini dia adalah Allah Ta'ala memulakan ayat pertama dengan cerita malam. Jadi kenapa malam yang gelap ya? Malam gelap gelita Quran turun. Kenapa Quran turun pada waktu malam? Jadi secara simboliknya Allah nak kita hargai Quran itu sebagai cahaya, satu sumber cahaya. Jadi tanpa Quran kita dalam kegelapan, kita tak nampak bahaya di hadapannya sebab kita berada dalam kegelapan. Bagaimana kita nak mencari jalan keluar daripada kegelapan tu. Jadi Allah mulakan surah Al-Qadar dengan menggambarkan suasana malam. Jadi Al-Quran itu diturunkan dengan cahaya gilang gemilang ya. Jadi apa perasaan orang yang dalam kegelapan? Bila dia memperolehi cahaya ya, pasti dia seronok bukan? Sebab dengan cahaya tersebut dia dapat terus berjalan ya, dapat mengelakkan cahaya. Dengan cahaya tersebut dia dapat terus berjalan ya, dapat mengelakkan cahaya. Begitulah. Dapat mengelakkan bahaya. Begitulah perumpamaan pada hati kita ya, kolbu kita yang berada dalam gelap, dalam zulmat ya. Dengan Al-Quran ia seolah-olah ya, dengan Al-Quran ia seolah-olah memberikan satu cahaya untuk kita. Akhirnya dengan cahaya tersebutlah kita dapat mengenal Tuhan kita insya-Allah. Jadi di penghujung surah Al-Qadar ini salamun hiya. Jadi surah Al-Qadar ini bermula dengan cerita tentang malam dan berakhir dengan cahaya waktu fajar. Jadi nak katanya Quran ini kalau kita baca betul-betul dia boleh menyebabkan kita boleh jumpa cahaya. Maksudnya jalan keluar kepada masalah kita. Kita lihat pada zaman dahulu kan, Quran turun beransur-ansur. Sebab apa? Sebab Quran membuktikan ia turun untuk solve certain problem ya. Sebenarnya Quran ni dia bila turun dia memang selesaikan masalah. Sebab itu kalau kita boleh lihat adanya ilmu asbabun nuzul ya, ada kitab asbabun nuzul. Dalam kitab tu kita boleh tahu turun ayat atau surah itu kerana ada sesuatu masalah. Ada cerita di sebalik penurunan ayat tersebut. Tu kita panggil asbabun nuzul. Jadi maknanya kalau Quran turun selesaikan masalah orang dulu-dulu. Jadi mustahil lah kalau Quran tak boleh selesaikan masalah kita sekarang Jadi 23 tahun Quran selesai semua masalah orang dulu-dulu selama 23 tahun yang lepas. Selesai semua masalah orang dulu-dulu selama 23 tahun yang lepas. Quran dapat selesaikan segala permasalahan yang berlaku pada masa itu. Jadi mustahil lah kalau Quran tidak dapat selesaikan semua masalah pada waktu sekarang. Jadi soalnya sebenarnya kita rasa macam kita tahu masalah kita tapi benar-benar tak kita tahu sebenarnya apa masalah yang sebenarnya kita hadapi. Kalau kita tahu masalah kita betul-betul masalah kita boleh bila kita dapat rujuk Quran tu insya-Allah akan ada untuk kita kena tanya diri kita apa masalah sebenar kita ni. Kerana setiap kali kita jumpa masalah sebenar setiap kali itulah Quran akan bicara solusi masalah sebenar tu. Ramai manusia lupa masalah sebenar yang dihadapi kerana dia sebenarnya menyebabkan dia meraba-raba di dalam dunia ini berjalan seolah-olah berjalan dalam keadaan buta, tak ada cahaya, tak nampak Bayangkan kita berjalan dalam keadaan tak nampak, kita akan teraba-raba. Sekejap-sekejap sekarang terjatuh dalam lubang, sekejap-sekejap sekarang terjatuh dalam lubang, sekejap-sekejap sekarang kita tergigit oleh binatang-binatang berbisa. Begitulah perumpamaannya sebab apa? Sebab kita tak nampak Allah itu. Kita tak jumpa Allah itu di dalam perjalanan kita Allah itu.
Kita tak jumpa Allah itu di dalam perjalanan kita, ya. Dan daripada situ sebenarnya hamba Allah yang begini dia tak pernah rasa bahagia. Jadi walaupun dalam kehidupan dia merasakan dia happy, ya. Ada kerja ataupun jawatan yang tinggi, ada anak-anak, ada suami yang baik. Tetapi masih lagi di sudut hatinya ada satu perasaan yang kosong. Dan dia sendiri pun tidak dapat identify apa sebenarnya perkara tersebut ni sebenarnya. Ya. Terhijabnya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Quran ini dia menawarkan solusi, ya, jawapan. Kalau kita dalam keadaan kita sakit, ya, kita ada sakit fizikal, untuk mengatasi masalah sedih hati bila kita sakit. Al-Quran bukan difokus kepada sakit itu, jasad tu. Dia fokus bagaimana untuk kita membawa diri kita ini di dalam menghadapi sakit tersebut. Quran bagi solusi itu. Quran bagi solusi itu. Sebab tu kita kena betul-betul identify apa masalah kita sebenarnya. Dengan Quran ni barulah kita boleh, Quran boleh shoot trouble tu. Kalau kita katakan yang kita miskin kan, kita ni ada financial problem, ya. Quran bagi tahu bagaimana hendak menghadapi kemiskinan tersebut. Bukan Quran bagi solusi macam okey bagaimana boleh ni kita Quran okey bagaimana boleh ni kita Quran kata okey ni cara dia untuk cari duit untuk top up kewangan kita ni. Bukan, Al-Quran bukan begitu. Quran akan memberitahu kita bagaimana kita nak go through the process. Bagaimana kita nak melihat segala kesusahan, kepayahan yang kita ada pada hari tersebut. Quran hendak memberi satu jaminan ataupun solusi yang kita boleh hadapi perkara itu dan ianya akan menjadi lebih mudah dan mudah. Itulah Al-Quran sebenarnya, ya. Banyak sebenarnya, ya, bukti-bukti yang dikaji oleh para ulama, ya. Satu persatu Quran memberikan jalan keluar, cuma kita saja tak jumpa. Begitulah kita, ya. Perhubungan kita dengan Al-Quran itu. Jadi akhir sekali Ramadan ini adalah, Ustaz mengatakan Ramadan ini seperti saya katakan tadi, Ramadan ini adalah madrasah, ya. Dia adalah bulan latihan kita, ya. Jangan biarkan kita meninggalkan Ramadan. Maksudnya kita tahu Ramadan itu bakal meninggalkan kita. Tetapi dalam bulan Ramadan yang kita tengah berada ni, kita sudah, orang kata kita boleh lihat perhubungan kita dengan Al-Quran itu semakin baik, di mana kita berjaya khatam Al-Quran, ya. Satu hari kita berjaya buat satu juzuk dan Al-Quran, ya. Satu hari kita berjaya buat satu juzuk dan akhirnya pada 30 Ramadan kita khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni pada 30 Ramadan tu Al-Quran akan Ramadan akan meninggalkan kita. Jadi adakah kita hendak meninggalkan Ramadan tersebut ataupun kita hendak membawa Ramadan itu sepanjang 11 bulan yang akan datang. Jadi di sini maksudnya apabila kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, ya, adakah kita akan meninggalkan Al-Quran itu dalam bulan Ramadan? Ataupun kita akan membawa Al-Quran Ramadan?
Ataupun kita akan membawa Al-Quran itu bersama-sama selama 11 bulan seterusnya. Jadi Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan supaya Ramadan itu menjadi madrasah latihan untuk kita Ramadan itu menjadi madrasah latihan untuk kita memperbaiki hubungan dengan kalamullah. Jadi Quran turun pada bulan Ramadan supaya kita ni dapat berlatih untuk sama-sama tadabbur Al-Quran, baca Quran ya. Jadi kalau perubahan, betul tak? Dalam bulan Ramadan ni kita push diri kita, kita push limit diri kita dengan kita betul-betul berazam untuk khatam Al-Quran kan. Jadi selepas daripada kita menjalani latihan tersebut, sudah semestinya kita nak melihat kepada terus hubungan kita dengan Quran, betul tak? Takkan kita nak tinggalkan Quran macam tu saja. Jadi bermakna kita membaca Al-Quran hanya pada bulan Ramadan. Tetapi apabila selepas bulan Ramadan, kita pandang sepi je Quran tu. Surat pun agak berat nak baca. Apatah lagi satu muka surat. Berkira dengan Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran ni dia adalah kata-kata Allah. Kalau seseorang tu dia hendak mengenal Allah, dia hendak mengenal Allah, dia mengatakan dia rindu kepada Allah. Kata sweetnya Allah ni, lovely lah Allah ni. Tetapi perhubungan dengan Al-Quran tu tiada. Adakah kita munafik? Quran tu tiada. Adakah kita munafik sebenarnya? Itu tanda soal yang saya tinggalkan lah. Untuk kita sama-sama muhasabah diri kita. Kalau benar-benar rindukan Allah, benar-benar cintakan Allah, maka kita akan seolah-olah akan memegang ataupun memeluk erat Al-Quran tu. Kerana apa? Di dalam Al-Quran tu adanya kata-kata Allah. Bukan kata-kata makhluk tau. Ni kata-kata Allah. Jadi Allah merakamkan setiap perkara di dalam Al-Quran tersebut. Kalau kita rindu, mestilah kita nak lihat kan. Kita nak baca kan. Kita pun akan tengoklah apa dia cakap kan. Sebab dengan Quran je kita boleh lihat, oh Allah ni macam ni, Allah. Bila kita go through, kita tadabbur, barulah kita boleh kata, sweetnya Allah ni. Ya Allah, baiknya Allah ni. Baru kita boleh kenal bibir sahaja. Biarlah dia lahir daripada hati ni, kolbu ni. Perasaan tu lahir daripada kolbu. Mestilah ada orang kata sesuatu mujahadah daripada kita, betul tak? Pengorbanan yang kita perlu buat kan, nak kenal kan, pengorbanan yang kita perlu buat kan, nak kenal kan. Mestilah kita perlu letakkan satu komitmen yang tinggi di situ. Kalau tak kenal maka tak cinta. Bagaimana cinta dulu tapi tak kenal, pelik tak? Tu sesuatu perkara yang pelik lah. Sama juga dengan sesuatu perkara yang pelik lah. Sama juga dengan Rasulullah SAW. Kata cinta tapi apa yang Rasulullah suka buat kita tak nak buat. Itu perkara yang kita kena banyak muhasabah baliklah diri kita ya. Terbalik muhasabah baliklah diri kita ya. Terbalik banyak terbalik. Okey, diri kita ni sebenarnya itu yang saya katakan ianya keinginan di dalam kebaikan yang kita buat tu ada nafsu terselit dekat situ. Dia tak betul perkara tu Jadi yang kita selepas Ramadan ni adakah selepas Ramadan sibuk dengan hari raya, mula tak baca Quran satu hari, tak apalah, cutilah hari ni sebab raya, first raya kan, busy, sibuk pergi ziarah berminggu-minggu, lepas tu berbulan-bulan. Jadi apa tujuan Ramadan kita yang kita lalui baru-baru ni sebenarnya? Adakah kita hanya mendapat lapar dan dahaga? Sedangkan
Dalam Al-Quran tu Allah sebut sekali je tentang Ramadan ya, dekat surah Al-Baqarah ayat 185. Dan Allah mengaitkan Ramadan itu dengan Al-Quran. Walaupun satu ayat sahaja di dalam Al-Quran menyebut tentang Ramadan, tetapi dalam ayat itu dikaitkan dengan Al-Quran menyebut tentang Ramadan, tetapi dalam ayat itu dikaitkan dengan Al-Quran. Jadi seolah-olah Allah hendak memberitahu markah penuh ataupun markah cemerlang bulan Ramadan ini ialah apabila kita banyak dapat tadabbur Al-Quran, dapat banyak baca Al-Quran dan dapat faham Al-Quran. Dan dapat tadabbur Al-Quran, dapat banyak baca Al-Quran dan dapat faham Al-Quran. Dan seterusnya kita dapat amalkan Al-Quran tu pada 11 bulan akan datang. Dan antara kenapa Al-Quran tu turun pada bulan Ramadan, kerana turun pada bulan Ramadan kerana Quran itu sendiri dia akan berkesan apabila kita berpuasa ya. Apabila kita dengan Quran ni kita kena bebaskan diri kita daripada hawa nafsu terlebih dahulu. Jangan masuk Al-Quran dengan hawa nafsu. Kita jangan masuk Al-Quran dengan hawa nafsu. Kita Allah takkan beri Allah takkan beri hidayah lah kepada kita ya apabila kita membawa Quran kita dengan hawa nafsu kita. Jadi Quran ni hanya akan dapat memberikan manfaat kepada orang yang nak bersihkan hati daripada hawa nafsu. Jadi sepatutnya Quran yang dibaca pada bulan Ramadan ini ianya adalah sebagai satu program latihan dan ia menyebabkan kita berterusan membaca Al-Quran. Jadi saya harap dengan perkongsian ini kita dapat lebih mendengar ni, yang sudi mendengar ni dapat sedikit sebanyak membayangkan apa yang perlu kita ada untuk menyambut malam Lailatul Qadar ya. Sebab malam Lailatul Qadar itu sendiri terkait dengan Al-Quran ya. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita hendak mengatakan yang kita akan terpilih untuk dikurniakan segala ganjaran yang Allah janjikan pada malam Al-Qadar itu. Begitulah sebenarnya setiap apa yang kita buat ianya adalah ataupun setiap apa yang kita buat pada bulan Ramadan ini ianya sangat penting. Saya mengatakan penting. Saya mengatakan sebelum masuk Ramadan hari itu kena betul-betul merasakan Ramadan ni adalah satu time yang kritikal untuk kita kerana dia datang setahun sekali sahaja ya. Dan tiada jaminan untuk kita akan dan tiada jaminan untuk kita akan bertemu dengan Ramadan akan datang. Jadi pada masa yang berbaki selama 10 hari ini marilah kita sama-sama ya memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau sebelum ini agak payah untuk membuka Al-Quran, sebenarnya kita ni time management kita kena ada. Tidak kira lah kalau kita bekerja ke atau tidak bekerja, sebenarnya Allah beri sama saja masa tak ada yang kurang. Yang bezanya time management kita sebenarnya. Jadi kalau kita betul-betul kata ya Allah aku nak baiki hubungan aku dengan kau. Jadi nak baiki hubungan dengan kau ya Allah aku kena baiki dulu hubungan aku dengan Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk ataupun panduan untuk kita ya bagaimana kita hendak berjalan menuju Allah ini sebenarnya. Dan apabila kita mencari seorang guru ataupun musyik di luar sana yang boleh membimbing kita, perlu dipastikan guru kita itu adalah orang yang memang menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan panduan di dalam kehidupan. Bukan Al-Quran itu sebagai petunjuk dan panduan di dalam kehidupan. Bukan merujuk kepada kitab-kitab yang lain ya. Allah sudah beri satu kitab yang cukup semuanya dalam tu. Ya, Al-Quran itu.
Carilah pembimbing yang betul-betul menjadikan Quran itu sebagai pandarilah pembimbing yang betul-betul menjadikan Quran itu sebagai panduan untuk diri dia dan diri orang lain, dan juga berpandukan kepada hadis, ya, Al-Quran dan hadis. Jadi tidak perlu sebenarnya kita nak mencari jauh-jauh, ya, kitab-kitab yang masya-Allah, ya, kitab gaib. Sebenarnya depan mata Allah dah beri. Nabi cukup susah, ya. Nabi banyak berkorban untuk kita, ya. 23 tahun. Nabi menyebarkan Al-Quran di dalam setiap hati para sahabat dan umat Islam yang lain, sehingga kesan dia tu kita dapat sehingga kini. Tetapi pada masa kini kita nak mencari nyata di dalam kita hendak menuju Allah. Kenapa kita tidak mengikut sahaja apa yang Nabi buat? Apa yang para rasul buat? Apa yang para awliya buat yang terdahulu? Kenapa kita tidak jadikan mereka tu sebagai satu panduan untuk kita? Jadi pelbagai, ya, iblis ni dia punya, jadi pentingnya sebenarnya sekadar berikan peringatan sahajalah, ya. Al-Quran sudah ada. Semua benda ada dalam tu. Tak perlu nak rujuk tempat lain. Kalau kita nak rujuk pun sebenarnya melalui kitab-kitab yang para salafus soleh tulis, itu adalah melalui kitab-kitab yang para salafus soleh tulis, itu adalah penjelasan yang lebih ataupun berkenaan dengan diri dia di dalam dia menjalani perjalanan dia sendiri, dia kongsikan dalam kitab tersebut. Begitu, ya, dan dia sendiri dia kongsikan dalam kitab tersebut. Begitu, ya. Tetapi sumber utamanya adalah Al-Quran. Itu yang cuba saya nak sampaikan sebenarnya. Jadi perlunya ada bonding yang kukuh dengan Al-Quran ini, dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar Quran ini, dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini secara personally lah bagi saya, nak bangun malam ni dia kena mula sebelum lagi Ramadan, ya. Dia punya perjuangan tu, ya. Perjuangan untuk bangun tahajud ni bukan senang. Perjuangan tu, ya. Perjuangan untuk bangun tahajud ni bukan senang, ya. Ia satu perkara yang susah untuk dibuat, untuk mengorbankan tidur kita. Kadang-kadang kita boleh stay up, ya, sampai pukul 1, 2 pagi, tetapi cukup susah kita untuk bangun sekejap, menunaikan 2 rakaat solat sunat dan membaca sedikit Al-Quran dan seterusnya berzikrullah ataupun apa saja amalan-amalan yang kita boleh buat ketika dalam tahajud tersebut. Ya, bagaimana kita mengurus masa kita. Diri kita ni sebenarnya dia ada inner strength tau dalam diri kita ni. Dia ada kalau sebelum ni kita merasa yang kita ni yang baik, apabila kita dah kenal Allah, kita tidak lagi melihat perkara tersebut datang daripada diri kita. Kita melihat banyak sebenarnya keajaibannya. Kalau Allah tu dia nak memberikan keyakinan ke dalam hati kita bahawa dialah yang menguruskan segalanya, kalau dia nak buka, dia cengang. Jadi apabila kita ingin bangun tahajud ni, perkara yang pertama yang kita perlu buat sebelum tidur adalah dengan berdoa. Doa dengan Allah, ya Allah, kalau ikut hati aku ni, ya Allah, diri aku yang lemah, yang hina, lebih sayangkan tidur aku, ya Allah. Kadang-kadang, ya, bulan Ramadan ni kita tidur lewat sedikit sebab banyak amalan kita buat, ya, kita top up, Masya Allah. Masa tu tak cukup, memang tak cukup bulan Ramadan, tak cukup sebab kita melipat gandakan amalan kita. Kan bulan-bulan biasa, pada bulan Ramadan kita top up everything dalam bulan Ramadan, sampai kita pun tidur agak lewat. Tetapi kita kena bangun ni pukul 3, pukul 4 kena bangun kan. Tidur kadang-kadang pukul 12, 12.30 Mana ada kita? Kalau ikut kita ni yang normal, mampukah kita tidurnya kan? Jadi kita sedarlah diri kita memang tak mampu. Berdoalah sebelum tidur, ya Allah, kalau ikut aku ni, ya Allah, aku lebih sayang ke tidur aku, ya Allah. Teruk aku ni, ya Allah, nafsu aku memang sentiasa ada.
Aku dapat bangun tu ya Allah, semuanya atas kehendak rahmat Engkau. Oleh itu ya Allah, kurniakanlah bantuan-Mu ya Allah. Kurniakan kekuatan-Mu ya Allah, kelancaran-Mu, kemudahan-Mu, istiqamah-Mu ya Allah. Di dalam aku ni nak beramal untuk berkhidmat kepada-Mu ya Allah. Kita kena di dalam aku cuba ya Allah untuk membahagiakan Engkau, untuk mengabdikan diri kepada Engkau ya Allah. Oleh itu bantulah aku ini ya Allah, hamba-Mu yang lemah ni ya Allah. Apa saja kau tetapkan aku terima ya Allah. Jadi itulah doa, terima ya Allah. Jadi itulah doa. Doa yang patut kita cuba amalkan doa tu sebelum tidur. Itulah nafi dan isbat kita dengan Allah. Jadi insya-Allah ya, kita akan sedar sendiri pukul 3 tu memang akan bangun. Memang akan bangun insya-Allah. Kalau nak sendiri pukul 3 tu memang akan bangun. Memang akan bangun insya-Allah. Kalau nak bangun pukul 2 memang kena tidur awal sedikitlah. Pukul 10, pukul 11 sudah kena tidur dah. Jadi bayangkan ya, bulan Ramadan ni kita ada objektif kita. Walaupun kita kena ada orang kata sistematik ataupun planning. Tapi planning kita bertawakal dengan Allah dahulu. Planning kita Allah. Kadang-kadang tu ya Allah, aku tak boleh planning ni ya Allah. Kadang-kadang kita cakap macam tu dekat diri kita kan. Tetapi contohnya kalau kita ni jenis period yang lama kan, sampai 15 hari ya period ya. Kita hanya ada 15 hari suci saja pada bulan Ramadan. Bayangkan bagaimana kita nak mengkhatamkan Al-Quran tu dalam masa 15 hari tersebut. Jadi kalau ikut congak matematiknya, satu hari pelat perlu 8 muka, 8 ke 10 muka surat. Masya Allah. Banyak tu ya. Kalau tak biasa baca Al-Quran memang akan rasa macam beratnya ya Allah. Beratnya nak buat. Kenapa bila nak habis ni? Kenapa makin lama rasa makin berat Al-Quran ni kan? Itu cabaran dia. Kalau kita tak itu cabaran dia. Kalau kita tak biasa dengan Al-Quran sebelum ni, maka kalau kita nak buat begitu pada bulan Ramadan, dia agak memang kita kena perjuangan tu, mujahadah tu lebih. Kena memang minta pada Allah. Memang kita takkan mampu. Takkan mampu kita untuk baca 10 muka surat. Takkan mampu. Takkan mampu kita untuk baca 10 muka surat satu waktu. Kita bukan budak tahfiz. Ya, setiap hari melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, kita tahu kelemahan kita dekat mana. Tetapi kita ada Allah yang maha kuat, ya. Allah yang maha memudahkan. Kita ada Allah yang maha kuat, ya. Allah yang maha memudahkan. Kita seolah-olah masuk dalam satu zon waktu yang mana kita rasa macam waktu tu tidak bergerak. Kita dapat melaksanakan segala amalan dengan baik dengan pertolongan Allah itu meliputi kita. Masya Allah. Sebab tu pentingnya perhubungannya komunikasi dengan Allah dalam beramal Allah. Sebab tu pentingnya perhubungannya komunikasi dengan Allah dalam beramal. Jangan merasakan diri kita yang beramal ya. Takkan mampu. Banyak keajaiban yang Allah tunjuk. Daripada segi keberkatan masa ya. Kalau kita ada betul-betul hubungan yang baik dengan Allah, insya-Allah amalan di dalam bulan Ramadan itu dapat dilaksanakan dengan Allah, insya-Allah. Amalan di dalam bulan Ramadan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan akhirnya dalam masa 2 minggu pun kita boleh khatam Al-Quran, insya-Allah ya. Apatah lagi bagi muslimat yang hanya 7 ke 8 hari normal ya. Period dia mungkin dia ada dalam 3 minggu. Lebih kurang begitulah ya. Dengan nak bacanya lagi, dengan nak tadaburnya lagi, dengan nak faham, dengan zikir lagi, Masya Allah. Dengan solat-solat sunat, dengan solat tarawih. Cuba bayangkan bulan Ramadan dalam beramal tu, kalau kita kenal Allah, kita lebih kenal Allah ya. Kita dah mula faham bagaimana fungsi amal itu, bagaimana fungsi amal di sisi Allah kan. Dia jadi lebih bermakna. Seolah-olah macam masa kita tu hanya kita berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Kita berlazat dengan Allah dalam membuat apa yang Allah suka ya, meninggalkan apa yang Allah tak suka. Masya Allah, ia satu perasaan yang tak dapat diungkapkan. Jadi untuk bertemu dengan Lailatul Qadar ini,
mudah-mudahan Allah pilih kita, mudah-mudahan Allah pilih kita walaupun dalam apa jua diri kita sekarang, kita memang tidak sempurna, ya, kita banyak dosa, ya, kita, ya Allah aku tak dapat, ya Allah bulan Ramadan ni, ya Allah aku memang berkira dengan Quran Kau, ya Allah. Aku sangat berkira, ya Allah. Aku memang berkira dengan Quran Kau, ya Allah. Aku sangat berkira, ya Allah. Tapi ya Allah, ampunkan aku. Minta dengan Allah, mohon keampunan, mohon taubat kan. Nyatakan mengaku yang diri kita ni lemah ya. Kita dah buat salah, betul tak? Mengaku, Allah nak dengar pengakuan saja ya. Lepas tu mohon bantuan Allah. Ya Allah, walaupun dalam keadaan diri aku yang serba hina ni, ya Allah, pilihlah aku, ya Allah. Sudilah kiranya Engkau untuk pilih aku untuk menjadi tetamu Lailatul Qadarmu, ya Allah. Minta dengan Allah, insya-Allah. Kalau Allah beri, dia beri, ya. Allah tu tak terla nanti. Yang penting kita laksanakan kita punya side iaitu berdoa. Minta Allah bantu, mohon maaf dengan Allah sebab tak ada adab, betul tak? Tak ada adab dengan Allah, masuk Ramadan pun masih berkira-kira dengan Allah, minta maaf dengan dia dan bangun pada malam hari. Pentingnya keadaan kita pada siang hari ya. Semua tu terkait. Jadi banyak faktor lah ya. Pastikan pada siang hari kita tidak leka dan lalai ya. Masih lagi berjuang juga pada siang hari membuat all out dalam beramal ya, walaupun sibuk macam mana sekalipun kan. Minta Allah keberkatan waktu tu. Ya, waktu ni milik Allah bukan milik kita. Jangan terlalu fix ataupun pegang dengan sesuatu yang bukan milik fix ataupun pegang dengan sesuatu yang bukan milik kita. Okey, mohon kepada dia, Allah kurniakanlah keberkatan waktumu ya Allah kepada aku ya Allah. Luah dekat dia apa masalah kita, ya Allah aku macam ni ya Allah. Macam ni ya Allah, lemahnya aku ni ya Allah. Teruk betul aku ni ya Allah. Cakap aku tak ya Allah. Teruk betul aku ni ya Allah. Cakap aku tak pandai nak manage masa ya Allah. Masih lagi ikut nafsu. Luah dengan Allah, minta maaf dengan Allah dan minta Allah kurniakan solusi kepada kita. Dan kena yakinlah dengan Allah ya. Jadi pada masa berbaki 10 malam kita menjaga 7 panca indera kita. Kita cuba tutup lubang-lubang nafsu kita dan kita tampal dengan mujahadah membuat kebaikan. Dan akhirnya insya-Allah Allah daripada Allah lihat kita punya keikhlasan kita ya. Kita punya terakhir ni mudah-mudahan kita menjadi salah seorang yang dikunjungi oleh malaikat Jibril alaihissalam pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah, amin. Dan akhirnya apa saja yang Allah ganjarkan ataupun janjikan pada malam Lailatul Qadar itu sendiri, biarlah ianya menjadi urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kita, kita hanya ingin berkhidmat kepada Allah pada malam yang special ini, pada malam yang penuh kemuliaan, penuh rahmat, pada malam yang penuh kemuliaan, penuh rahmat dia memang ya Allah. Ya, kita boleh rasakan malam tu lebih tenang daripada malam-malam yang lain. Jadi kita hanya ingin berkhidmat kepada dia sahaja. Disebabkan rahmat dia turun ni. Okay, hadiah dia bagi, ya Allah. Hadiah kau malam ni special, ya Allah. Okay, hadiah dia bagi, ya Allah. Hadiah kau malam ni special, ya Allah. Izinkan aku, ya Allah, untuk membalasnya. Untuk membalas apa yang kau beri ni, ya Allah. Dengan aku ingin mengabdikan, ingin berkhidmat kepada Engkau dalam membuat apa yang kau suka. Bersungguh-sungguh membuat amal pada malam tersebut, apa yang kau suka. Bersungguh-sungguh membuat amal pada malam tersebut, bersungguh-sungguh membaca Al-Quran pada malam tersebut, bersungguh-sungguh mentadaburi Al-Quran pada malam tersebut, bersungguh-sungguh melaksanakan solat-solat sunat pada waktu malam tersebut, bersungguh-sungguh dalam mengingat waktu malam tersebut, bersungguh-sungguh dalam mengingati Allah dengan zikrullah pada malam tersebut hanya kerana ingin berkhidmat kepada dia. Hanya ingin membalas
ataupun nak kata membalas tu tak sesuai lah bagi saya, perkataan tu terlalu tak beradab. Hanya ingin berkhidmat nak tak beradab. Hanya ingin berkhidmat nak membahagiakan Allah dengan apa yang Allah suka. Allah sangat suka, sangat cinta kepada hamba-hambanya yang beramal soleh. Jadi kita nak buat Allah, kita at least kita sudilah kiranya kalau Allah nampak kita punya hikmat kita kan. Tetapi sudilah, harap-harapnya begitulah ya. Jadi saya rasa cukup sekadar setakat ini perkongsian saya. InsyaAllah mudah-mudahan hubungan kita dengan Al-Quran pada selepas ini menjadi lebih rapat dan jadikanlah Al-Quran tu sebagai satu bonding yang special dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada apa-apa masalah, rujuklah Al-Quran. InsyaAllah setiap apa permasalahan kita pasti ada jawapan di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan mudah-mudahan dengan Al-Quran itu dapat menerangkan hati kita dengan cahaya ilahi, cahaya Al-Quran itu sendiri, dan seterusnya menjentik hati kita untuk mengenal Tuhan kita, merasai Allah itu ada di sekeliling kita, sentiasa meliputi kita dan akhirnya kita dapat menyaksikan keesaan dan kebergantungan kita kepada Allah tu, insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Terima kasih kerana sudi dengar, ambil masa sedikit sejam lebih. Terima kasih kerana sudi dengar, ambil masa sedikit sejam lebih. Terima kasih banyak-banyak dan saya doakan sesama, ya, doakan saya juga moga Allah kurniakan kesihatan yang baik kepada kita di dalam 10 malam terakhir ini. Allah kurniakan bantunya dengan pertolongannya, dan yang paling utama sekali adalah keampunan dan keredaannya kepada kita dalam kita menjalani 10 malam terakhir ini. Perbanyakkan istighfar pada 10 malam terakhir ini, berdoalah dengan penuh pengharapan. Daripada situlah sebenarnya apabila Allah mengampuni segala dosa-dosa kita luar dan dalam kita, barulah Al-Quran itu boleh menjadi syifa kepada kita, ya, boleh menyembuhkan